Assalamualaikum, saya Rail. Selamat kembali ke channel Michael Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana saya support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, video kali ni saya nak share sikit, saya nak cerita sikit update lah mengenai kita orang punya plan yang terbaru. Dan juga saya nak memperkenalkan lah juga ahli terbaru kita orang. Ni Kabuto The Camper Pajero. Okey Encik Rail, tadi Encik Rail dah perkenalkan Kabuto The Camper yang baru menyertai My Collection ni. Jadi boleh kongsikan tak dengan fans My Collection ni dan juga netizen, apakah plan yang berada dalam perancangan tim My Collection ni? Actually sebenarnya kita orang plan sebelum ni memang kita orang camping macam biasalah, family camping macam biasa. Kita orang gunakan kemah, kita orang pasang kemah dan kita orang set up. So tapi sebab memandangkan kita orang nak plan untuk buat satu tour, kita orang buat camping tour yang mana kita orang akan camping banyak campsite. So kita orang rasa benda tu macam kurang sesuai lah sebenarnya kalau kita nak pasang kemah dan set up dan wrap up untuk esoknya. So benda tu agak ambil masa yang lama, dan kita orang plan untuk buat satu setup yang ringkas, yang mudah, yang menggunakan kenderaan lah. So kita orang plan untuk buat satu camp tour ataupun camping trip, road trip secara overland. Kita orang akan camping menggunakan kereta dan kita orang akan set up secara minimal, barang yang minimal, dan benda tu lebih mudah lah untuk kita bergerak. Maksudnya kita orang akan set dengan cepat dan kita akan wrap up dengan segera lah pada keesokan harinya. Kita orang plan untuk pergi ke banyak campsite dan memang perlu benda tu dilakukan dengan segera lah. Tapi dalam banyak-banyak jentera atau kenderaan yang ada di pasaran, kenapa Encik Rail memilih Pajero, Mitsubishi Pajero Sport? Okay, sebelum kita orang decide untuk Pajero Sport ni, sebenarnya dah banyak jugalah kita orang dah listkan beberapa kenderaan lain, beberapa model lain lah. Contohnya pada awalnya saya plan untuk Nissan X-Trail lah, sebab Nissan X-Trail ni kira consider SUV dan dia ada 4-wheel drive juga. Tapi memandangkan saya dah tanya beberapa orang, ada cakap Nissan ni dia agak kurang ni lah, dia kurang lasak sikit. Walaupun dia ada 4-wheel drive, dia tak berapa sesuai sangat lah untuk aktiviti lasak. Selain daripada tu, kita orang pun decide Toyota Answer jugalah. Satu Toyota Answer ni dia besar, lepas tu dia consider dia agak lasak jugalah, walaupun dia sebenarnya sebuah SUV. Dia ada kabin yang besar, lepas tu dia sebenarnya chassis dia adalah chassis yang sama dengan Hilux. Dia memang agak tahan lasak juga walaupun dia bukan 4-wheel drive, dia jenis rear wheel drive. Tapi sebab Toyota Answer ni dia dah agak lama, so kita orang plan sebenarnya untuk perjalanan yang jauh. So takut Toyota Answer ni kurang sesuai lah. So lepas tu kita orang fikir dan kita orang decide untuk cari sebuah SUV, tapi dia kira hybrid dengan 4x4. So dia ada dua pilihan je lah, yang utama, yang biasanya sama ada Mitsubishi Pajero Sport dan juga Toyota Fortuner. So kalau korang yang tak tahu, macam Pajero Sport ni dia adalah asas dia adalah daripada model Mitsubishi Triton, sebuah pickup truck 4-wheel drive. Manakala yang Toyota Fortuner ni pula dia sama juga, tapi dia berasaskan Toyota Hilux lah. Bila kita orang decide, bila kita orang compare dua-dua ni, dan kita sebab kita orang nak camping menggunakan kereta, menggunakan Pajero ni, so kita orang perlukan kenderaan yang boleh belakang tu kita boleh tidur. Maksudnya kita boleh jadikan kabin tu untuk ruangan tidur. So antara dua ni, Toyota Fortuner dengan Pajero Sport, hanya Pajero Sport je yang kita boleh flatkan ruangan dalam dia. Maksudnya dia punya second row dengan third row ni menjadi flat. Kalau Fortuner dia tak boleh. Fortuner dia tak jadi flat. Dan so kita orang terpaksa drop Toyota Fortuner lah. So yang memang menepati kita orang punya ciri-ciri yang kita nak adalah Mitsubishi Pajero Sport. Cik Rail ada sebutkan nama Pajero Sport ni adalah Kabuto. Dan selain tu ada juga netizen yang dah tanya, Kabuto tu apa? Kaguya tu apa? Okay. So Kabuto ni sebenarnya kita orang memang dah terbiasa lah bagi kita orang punya kereta-kereta ni bagi nama. Sebab dulu memang
sudah bagi kereta sebelum ni memang dengan nama Jepun dan bermula dengan huruf K lah. So that's why kita orang teruskan tradisi ni. Kita orang decide untuk namakan kita punya Pajero Sport ni sebagai Kabuto. Kabuto ni sebenarnya maksud dia, kalau kita search, dia bermaksud topi kleder yang samurai pakai tu. So topi tu kan nampak melambangkan macam nampak dia gagah lah, nampak samurai tu bila pakai dia nampak sangat bergaya dan dia nampak sebagai seorang pahlawan lah. That's why kalau tengok dia punya bentuk pun ada iras-iras lah, nampak macam topi samurai dan warna dia warna gelap. So that's why kita rasakan Kabuto tu nama yang sesuai lah untuk Pajero Sport kita orang ni. So kalau yang Kaguya tu adalah kita orang punya Honda Freed yang kita orang bawa pergi camping sebelum ni. Sebab Kaguya tu maksud dia adalah cahaya bulan yang terang. Sebab warna dia warna putih, that's why kita bagi nama dia Kaguya. Apakah plan tim My Kailash Journey untuk Kabuto? Okay, soalan ni ramai yang tanya. Diorang tanya adakah kita orang akan buat sebagai camper van, semua apa benda kan, macam pasang platform lah, buat kabinet. Sebenarnya kita orang tak ada plan untuk buat macam tu lah buat masa ni. Kita orang just guna kabin dia yang sedia ada. Cuma kita orang akan alas dengan lapik yang sesuai untuk tidur. Lepas tu kita orang plan untuk pasang side awning dekat tepi, dan kita orang akan pasang rooftop tent dekat atas. Lepas tu dekat rooftop tent tu ada annex dekat tangga tu. So ada lagi satu ruangan lah. So itu je lah kita orang punya plan. Kita orang tak plan tu untuk ubah suai dalam dia. Kita orang sebenarnya macam Pajero Sport ni dalaman dia taklah terlalu besar, tak macam van. So pada saya dia kurang sesuai sikit. Sebab kita orang plan ada nak tidur kat dalam. Unless lah kalau memang tak ada plan nak tidur kat dalam, maybe boleh lah buat kabinet untuk simpan barang kan. Tapi sebab kita orang plan ada kabin tu untuk tidur, pada saya tak sesuai lah untuk buat macam tu. Cik Ril tak ada consider untuk beli motorhome ke? Sebab motorhome kiranya lengkap lah untuk tidur, boleh masak semua dalamnya. Kenapa kita orang tak beli camper van atau motorhome? Sebab sebab kita orang sekarang ni nak cuba explore. Sebab kat Malaysia ni sebenarnya banyak orang panggil hidden gems lah. Macam campsite yang dekat dalam, dekat kawasan yang agak dalam lah untuk kita sampai dengan kenderaan biasa. So that's why untuk permulaan ni kita orang akan mulakan dengan sebuah jentera yang mampu untuk sampai ke campsite yang agak sukar. That's why kita pilih menggunakan 4x4 lah, menggunakan 4wheel drive. Sebab kalau kita menggunakan motorhome ataupun camper van, dia agak susah sikit lah. Dia dengan keadaan jalan yang kat Malaysia ni, dia memang bukit-bukit, ada yang kadang-kadang kita perlu merentasi sungai, anak sungai. So benda tu kita orang sebenarnya ada plan untuk camper van dan juga motorhome. Cuma setakat sekarang ni kita lebih kepada fokus kita orang adalah mencari campsite yang agak pendalaman. Dan sebenarnya kita orang taklah untuk nak ke arah hardcore punya camping, tapi pergi ke campsite, tapi campsite tu dia punya condition jalan dia tu tak berapa sesuai dengan kenderaan biasa. So kita orang start dulu dengan 4x4 punya camper lah. Okey, soalan yang terakhir, apakah long term plan ataupun plan jangka masa panjang My Kailash Journey? Okey, sebenarnya ni lebih kepada plan long term plan dengan ni lah Kabuto the camper ni. So first sementara sekarang ni kita orang akan saya share plan ni daripada yang ni lah, ada short term, mid term dengan long term lah. So first kita orang akan tour Semenanjung Malaysia dulu dengan Kabuto camper ni yang paling terdekat. Kita orang dah plan untuk bulan 12 ni kita orang akan tour ke negeri-negeri di utara Malaysia, Perak, Kedah, Perlis, Penang untuk road trip. Kita orang akan overland, kita akan pergi satu campsite ke campsite yang lain. Dan yang mid-term punya plan, dan kita akan explore lah satu Semenanjung ni, dan kita akan pergi ke barat, ke timur Malaysia dan ke selatan Malaysia. Itu semua mid-term lah, dan kita orang akan
kalau boleh satu Malaysia kita orang nak explore lah sehingga ke kawasan-kawasan perkampungan orang asli, maksudnya kawasan yang lebih dalam, tapi masih lagi boleh diakses dengan 4x4. So dari segi long term pula, sebenarnya kita orang teringin sebenarnya nak overland ke melepasi sempadan Malaysia lah. Yang paling mudah adalah pergi ke Thailand, pergi ke Cambodia, Vietnam menggunakan inilah Kabuto the Camper ni. So kita orang sebenarnya teringin nak camping dekat campsite dekat negara-negara jiran macam ni lah. So kita nak rasa sendiri pengalaman. So kita nak overland, kita nak camping dekat campsite yang ada dekat ni lah Thailand, dekat senang cerita dekat ni lah Indo-Asia punya area. So dia punya lagi satu paling long termnya plan adalah memang kalau boleh kita orang nak sampai ke Europe pun boleh. Kita orang nak camping sampai ke Europe menggunakan Kabuto the Camper ataupun maybe dengan ni lah camper van ataupun motorhome lah lepas ni. Okay, tadi saya dah share sikit lah kita orang punya planning, apa reason kita orang memilih ni. So sekarang jom lah saya nak bawa sikit, kita nak tour sikit kita orang punya setup basic lah sebelum kita orang upgrade barang-barang lain. So sekarang ni buat masa sekarang kita orang just guna apa-apa saja barang camping yang kita orang ada. Kita setup yang sesuai, contohnya pasang awning dan kita orang terpaksa gunakan kemah lain lah untuk tidur dan juga tidur dalam kabin. So jom sekarang kita tengok dengan lebih detail lah kita orang punya setup ni. Ok, untuk camping sebenarnya yang paling penting adalah kita punya sleeping system lah. So memandangkan kita orang ni 4 orang, 2 dewasa, 2 kanak-kanak, so perlukan ruangan tidur untuk 4 orang lah. Ok, kita orang punya Pajero tu dia hanya muat untuk tidur 2 orang. So kita perlukan satu lagi ruangan lah untuk tidur untuk lagi 2 orang lah. So kita orang decide untuk gunakan kemah ni lah, kemah Nature Hut. Kita orang ni saya pernah buat review sebelum ni, korang boleh tengok dekat link kat atas. So setup kemah ni simple je sebab ni hanyalah digunakan untuk tidur. Dalam Decathlon ni yang saiz 120. Okay, kemah ni adalah, sebelum tu kemah ni dia model P Series Professional 3. So kemah ni dia untuk 3 orang lah, tapi sebenarnya dia selesa untuk 2 orang ataupun seorang. So bila kita letak tilam yang saiz 120 ni masih lagi ada ruangan lah dekat tepi. Kita boleh letak kita punya bag ke, okay, kita punya barang-barang lah, ataupun kita nak keluar lebih mudah. So kemah ni bestnya sebab dia 2 pintu. Dia ada satu pintu kat sini dan dia ada lagi satu pintu kat belakang. So cuma beza je dia punya jenis pintu outer layer ni. Yang ni dia buka, boleh dijadikan sebagai awning macam ni. Kalau yang pintu belakang dia hanya akan buka tengah dan kita boleh lipat pintu dia tu ke tepi lah. Kemah ni dia punya waterproofing dia memang pada saya memang terbaik. Ada 2 malam kita orang camping tanpa ada fly shade kat atas, dia masih lagi okey. Memang hujan tak masuk kat dalam. Lepas tu dia cepat kering, material dia ni memang cepat kering lah. Dan dia tak terlalu berat, dia punya size packaging dia memang compact lah. So memang sesuai lah kalau nak bawa camping, kita nak standby kemah ni dalam kereta. Ok, tadi kita dah share sikit pasal ni lah kemah yang untuk tidur 2 orang. So sekarang lagi 2 orang akan tidur dalam ni lah, kita punya dalam Kabuto. So ini adalah ruangan tidur untuk lagi 2 orang. So biasanya kita akan pecahkan lah, satu dewasa, satu kanak-kanak. Sama juga dalam kemah tadi tu, memang satu dewasa dan satu kanak-kanak. Selalunya kita akan rotate lah. Sama ada saya dengan Cik Kalish dan juga isteri saya dengan anak perempuan saya lah. So ini antara sebab lah kenapa kita orang pilih Pajero Sport ni. Sebab dia punya ruangan dia boleh flat. Even kerusi asal dia pun masih lagi ada. Kalau kita nak guna kerusi yang third row ni masih lagi boleh digunakan lah, tanpa perlu kita nak cabut. Sebab kalau kita gunakan model lain yang tak boleh flat, kita terpaksa buang lah kerusi yang belakang ni. Kalau Pajero Sport ni, kerusi yang asal kita boleh baringkan. Dan tu kerusi yang second row kita boleh lipat. Dia akan tolak ke depan lah. So ruangan ni dia selesa lah untuk satu kanak-kanak dan satu dewasa. Kalau 2 dewasa dia agak sikit sempit. Lagi satu dia punya kedalaman ni lebih kurang 170 cm lah. Untuk dewasa yang agak tinggi dia maybe agak cramp sikit, dan kaki dia kena bengkokkan sikit lah. Kalau macam ketinggian dalam 170 cm memang ngam-ngam lah. Okay, buat masa sekarang kita just gunakan satu mat
daripada Decathlon ni. Lepas tu kita lapikkan dengan Toto lah. Toto ni dia tak terlalu tebal. So benda ni kita orang just guna dulu apa yang ada kat rumah. Lepas tu dekat side tepi ni kita orang boleh letak kita punya ni lah, charging punya station. Ni ada GoAT portable power station untuk kita orang charge kita punya handphone, bateri GoPro macam ni, power bank, charge kipas. So dalam masa sama jadi stand untuk kipas lah, untuk tidur dalam ni. Sebab buat masa sekarang ni kita orang tak guna apa-apa kipas ventilation ke apa, tak ada jaring untuk cover belakang ni. So bila malam kita orang akan tutup pintu ni, dan kita orang dalam dia kita just gunakan untuk kipas, untuk menyejukkan kita just gunakan kipas portable je lah. So malam tadi hujan, malam sebelumnya pun hujan. So bila tidur dalam ni dia tak terasa panas lah. Okay, tadi kita dah tengok cara sleeping system lah, cara kita orang tidur, tempat kita orang tidur. So sekarang saya just nak share sikit kita orang punya ni lah, common space punya setup. So memandangkan kita orang belum pasang set awning yang sebenar, so saya just gunakan tub yang kita orang ada. Actually ni tub untuk camping biasa lah. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan tub, apa-apa jenis tub dengan kereta. Cuma kita kena gunakan ni suction cup yang heavy duty. Saya beli kat Shopee, nanti saya akan share dia punya link kalau korang berminat nak beli. So benda ni dia memang kuat, so korang boleh attach tub tu punya hujung dekat suction cup tu. Just gunakan carabiner lah, so tak perlu nak ikat-ikat kat tayar ke apa leceh. So macam ni dia memang kuat. Cara nak pasang dia pun dia ada cara dia. Sebelum korang lekatkan tu, korang kena letakkan sikit air dekat dia punya getah dia tu. Lepas tu dekat permukaan kereta pun korang kena bersihkan, kena lap dengan tisu basah, kasih dia bersih, baru korang lock dia punya suction cup tu lah, baru dia grip dengan kuat. So bila setup ni, make sure dia lebih sikit daripada kemah lah. Bila ni kena lebih sikit daripada kereta, supaya air ni dia akan melepasi kereta dan dia tak akan meleleh ke tepi lah. So bila hujan kat area sini dia tak basah, so air dia akan terus pergi ke arah kereta dan dia akan mengalir ke kereta lah. Macam saya cakap, macam video saya sebelum ni, yang penting sebenarnya dia punya main pole lah. Main pole ni kena kuat, baru kita punya setup ni dia kuat. So untuk area sini saya akan tarik dengan pole biasa. So dia ada satu ruangan yang besar untuk kita santai dekat sini lah, untuk kita makan dan masak. So kalau kita nak privacy ataupun bila hujan, dia dah hujan yang lebat, kita boleh buang pole ni dan kita tarik ke bawah terus lah, supaya hujan tu dia turun dengan cepat. Dan kat sini memang kita orang akan set kawasan common space yang sangat barang dia yang sangat minimal lah. Macam ni kita gunakan box ni, Muji box ni sebagai meja. Dalam masa sama bawah dia ada storage lah. Storage untuk simpan barang, perkakas masak kat bawah ni. Atas kita jadikan sebagai meja. So memang space yang limited, kita tak boleh nak bawa barang-barang yang terlalu banyak lah. Kita gunakan camping rack ni sebagai meja untuk masak. Ni Moby Garden punya water tank, untuk punya bekalan air. Lepas tu ni dapur lah, dapur untuk masak. So bahan makanan kita gunakan cooler bag daripada Decathlon ni. So semua makanan basah dan makanan kering kita letak dalam tempat yang sama lah. So yang basah kita letak kat bawah, yang makanan kering kita letak kat atas. Sebab yang ni dia boleh ditutup dengan selamat. So dia menghindarkan daripada ni lah, kalau ada haiwan-haiwan untuk ambil kita punya makanan. Kerusi pun kita orang just bawa cukup-cukup je untuk 4 orang. Okay, satu kerusi yang lebih low chair ni, ni kerusi daripada Ohana. Kerusi ni rendah, so mudah lah kalau nak masak dengan kerusi yang lebih rendah. Sebab dapur kita orang kali ni rendah, so, kalau nak masak kena gunakan kerusi yang rendah lah. Lepas tu kita gunakan dua kerusi yang besar, dan kat sini dia ada handle dia ni. Armrest ni kita boleh sangkut ni lah, Nature Hike punya tu
bag untuk perkakasan dapur ni lah. Okay. So lampu, kita just gunakan lampu daripada Nature Hike ni. So kita gunakan 4 biji. So dia agak terang juga. So in case kalau kita nak dia malap sikit, kita just boleh nyalakan 2 ataupun 1 je lah. Okay, so actually kita orang dah camping back to back 2 malam lah, dekat 2 tempat berbeza. Sebab kita orang sebenarnya nak practice dan training lah. Sebab sebagai persediaan lah untuk kita orang punya camping tour bulan 12 ni. So far semua mengikut apa yang kita orang rancangkan, dan kita orang dapat set dengan cepat dan wrap up dengan cepat. So far pasal satu progres yang baik, walaupun dengan menggunakan peralatan barang camping yang kita orang just guna yang ada saja, maksudnya bukan awning yang sebenar lah untuk sebuah camper Pajero ni. So pasal benda tu satu pengalaman yang best lah untuk kita orang. Bila kita camping back to back ni, memang kita perlukan satu kerjasama di kalangan ahli family tu. Memang kena buat sama-sama lah. Maksudnya setiap orang dia ada tugas masing-masing supaya benda tu jadi lebih lancar. So korang kena teruskan mengikuti kita punya perkembangan. Sebab tak lama lagi memang kita akan buat satu camping tour. So far ini adalah antara kita punya planning ataupun kita punya camping trip yang agak besar lah. Dan kita pun kena persediaan mental dan fizikal tu memang betul-betul kena get ready betul-betul lah. So nanti saya akan update time to time. Korang kena sentiasa follow lah. Kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, kalau korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.